kali ni tak maaf kita duduk dalam kereta ya. Walaupun kita tak dapat untuk keluar melakukan vlog di tempat-tempat yang kita nak, tapi kita alhamdulillah dapat duduk di dalam kereta, sebuah kereta ya. Kita ambil view luar sikit. Sebelum ni kita di dalam rumah dekat atas kerusi kan. So malam ni kita duduk dalam kereta. Sekarang jam dah menunjukkan 2:30 pagi lah ya. Saya tidak tidur lagi lah. Dan semua orang tidak tahu lagi sebenarnya saya adalah pengurus jenazah. Dan daripada umur saya 5 tahun saya dah berkecimpung ataupun dah berada di dalam suasana menguruskan jenazah. Kali ni Iskandar nak cerita sikit pengalaman Iskandar dengan satu orang pakcik, driver mayat, driver van, yang mana kami berdua ni pergi mengambil jenazah di Kelang dan untuk menghantar jenazah ni ke di sini. Jadi apa kita tunggukan lagi? Jom, let's go. Cerita dia bermula ketika mana umur saya dah jadi 5 ataupun dah jadi 6. Cerita ni bermula ketika mana saya berada di kampung. Dan ketika itu suasana biasa-biasa, tapi kami menerima panggilan khas daripada orang kampung, ketua kampung lah, bahawa ada sahabat kami yang baru saja pergi meninggalkan kita. Jadi pada ketika itu kami menerima panggilan pada jam 5 petang dan kami mula bertolak ke hospital pada jam 8 malam ketika itu. Jadi pada jam 8 malam kita bertolak, saya bersama dengan Pakcik Hamid. Kita letakkan nama dia Pakcik Hamid, bukan nama sebenar. Dan ketika itu saya sampai dahululah untuk menyiapkan kenderaan. Walaupun ketika itu saya tidak ada lesen, tapi saya hanya memanaskan enjin, membuka grill supaya untuk memudahkan urusan kami. Dan ketika mana sampai Encik Hamid ke van jenazah, dan ketika itu saya pun adalah, kita pun untuk memulakan perjalanan kami ke hospital. Jadi kita tak nak beritahulah hospital mana, tapi hospital tu berada di area Selangor, berdekatan sajalah. Jadi tuan-tuan, kita terus menuju ke bilik forensik. Ketika itu jenazah meninggal akibat kemalangan jalan raya pada jam 4 petang, dan dia menerima rawatan dan meninggal pada jam 5.30 ataupun 5 suku, begitulah, dalam bawah lingkungan 5.30. Jadi tuan-tuan, apabila kami menuju ke kawasan tersebut, biasalah kawasan hospital kan, kita tak boleh nak cakap, memang suram sikit lah kan waktu malam. Kami telah memaking van kami, van jenazah, di sebuah kawasan, iaitu di bahagian tempat menunggu tempat menunggu tidak jauh daripada pintu masuk forensik untuk jenazah lah. Jadi kami turun dan berjalan kaki ke tempat kaunter untuk melakukan beberapa dokumen lah, untuk menulis sedikit. Dan ketika itulah bermulanya lah daripada situ. Dan ada waris, ada keluarga daripada situ, antaranya mak ayah jenazah, dan juga 2 ataupun 3 adik-beradik jenazah tersebut. Jadi kami pun tidak mahu bercakap banyak. Apa yang kami buat adalah, apabila selesainya forensik yang telah dilakukan, kami terus mengambil jenazah tersebut. Dan ada 2 orang ataupun seorang, saya tidak silap, tidak beberapa ingat, saya rasa seorang daripada ahli keluarga
iaitu anak yang nombor 2. Tak silap saya Angah, yang saya menggunakan bahasa Angah lah supaya kita mudah faham. Angah ini untuk pergi mengambil jenazah untuk bersama kami di dalam van. Jadi saya pun bercakap dengan Angah tersebut. Angah boleh duduk belakang bersama jenazah lah. Ya, saya duduk depan, saya bersama pemandu. Lepas tu dia kata dia tak nak. Saya pun macam, yelah mungkin lah kan sebab sedih. Baik, kita bawa dia duduk depan. Masa kita bawa dia duduk depan tu, Encik Hamid ada cakap dengan saya. Dia kata, Pak Iskandar, Pakcik rasa kurang selesa lah. Pakcik kurang selesa dengan kali ni, dengan jenazah kali ni. Lepas tu saya cakap dengan Encik Hamid, Encik Hamid, kita tak ada apa-apa Encik Hamid. Kita just sabar, mungkin ni dugaan untuk diri kita. So dia tak sedap hati lah kan. Jadi kalau dia tak sedap hati, saya pun tak sedap hati. Tapi masa tu kita cuba beranikan juga, pasang lah surah Quran dia. Kita masa tu kita yakin dengan Al-Quran kan. Jadi kita pasang lah. Dan masa pasang tu lah, kita tak boleh nak cakap lah benda ni telah berlaku. Iaitu ketika mana saya melihat di cermin kiri. Ketika tu kami dah mulakan perjalanan dah. Saya tanya dengan Angah, dia duduk tengah. Kita seat ada 3 tau. 1, 2, 3. Duduk kat seat tengah-tengah. Angah tu cakap, dia tutup mata, dia takkan buka mata. Dia kata, bila kami memulakan perjalanan, saya bertanya pada Hamid, pada Encik Hamid, Cik, macam mana ni kita nak hantar ni ke rumah siapa? Kita hantar ke rumah jenazah tadilah. Waris dia pun tadi dah datang. Jadi mungkin dah ramai keluarga diorang kat sana. Perjalanan kami bermula daripada situlah. Dan saya bertanya kepada Angah tersebut, kenapa dia tutup mata dan tidak bercakap. Jadi ketika itu Pakcik Hamid sedang diganggu. Pakcik Hamid telah diganggu. Yang mana dia kata dia ternampak di side kanan, belah dia, di bahagian belakang dia nampak ada makhluk berbaju hitam. Yang berada di kawasan tersebut lah. Wallahu alam, saya pun tidak pasti. Dan dia lah banyak bercerita tentang bahawa dia kena ganggu, dan saya tidak lah. Dan saya cuma hanya merasakan seperti ada je, benda tu ada, macam dia menghampiri. Tapi tak boleh nak cakap lah sebab saya pun tak rasa kan. So kita hanya rasa macam benda tu ada, tapi kita tak tahu. Dia Encik Hamid ni banyak dia kata dia nampak benda tu. Bila saya pun untuk memerhatikan juga jenazah, setiap setengah jam kita akan memerhatikan jenazah. Jadi saya pusing belakang pada keranda tersebut, kita tak nampak apa-apa. Cuma nampak kain tu jatuh lah, kain tulisan Al-Quran tu terjatuh, itu sajalah. Tidak ada apa-apa lagi selain daripada tu. Dan sebenarnya nak cerita ni seram sikit lah sebenarnya saya meremang sebenarnya nak cerita ni. Tapi tak apa, just kita santaikan juga diri tu lah di kawasan-kawasan yang begitu. Okay, sekarang kita memang tak dekat rumah lah ya. Kita ada dekat tempat parking kereta. Bukan parking kereta apa, dekat dalam kawasan rumah, tapi di parking kereta di perumahan sekarang ni. Yang belakang ni kena ada kereta lagi di perumahan. Itu sajalah cerita yang nak saya kongsikan pada tuan-tuan. Walaupun cerita ni tidak seram, tidak panjang, tapi semoga dia memberi manfaat pada diri kita lah. Hanya saya berkongsi saja ni, kisah saya ni pada tuan-tuan lah. Minta maaf, sebenarnya saya pun agak meremang juga. Jadi jangan lupa untuk like and share dan subscribe. Percuma saja, tidak berbayar. Jadi tuan-tuan bolehlah subscribe saya di YouTube channel saya, Iskandar Vlog. InsyaAllah akan ada masa nanti saya akan tambahkan lagi cerita-cerita. Dan sekarang kes pun dah 17,000 tuan-tuan. Mungkin satu masa kita akan sampai 20,000. Jadi kita kena banyakkan bersabar dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, stay safe, stay at home, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.